Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, hari ini kita bersambung lagi dengan sesi PDPR kita. Hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan atau menyoal sesuatu. Contoh kata tanya ialah mengapa, berapa, bila dan bagaimana. Selain daripada itu, terdapat 3 bentuk kata ganti nama yang digunakan juga sebagai kata tanya, iaitu apa, siapa dan mana. Baiklah, seterusnya, partikel kah perlu digunakan sekiranya kata tanya hadir pada awal ayat dan tengah-tengah ayat. Baiklah, seterusnya, setiap kata tanya atau ayat tanya mesti berakhir dengan tanda soal. Okey. Mari kita lihat apakah contoh-contoh kata tanya tersebut. Yang pertama, apa? Ia digunakan untuk menanyakan benda dan haiwan. Seterusnya, siapa? Siapa digunakan untuk menyoal manusia atau orang. Mana untuk menyoal tempat. Bagaimana untuk menyoal sesuatu cara atau kaedah. Bila untuk menyoal masa atau tempoh masa. Berapa untuk menyoal jumlah ataupun bilangan. Mengapa untuk menyoal sebab. Baiklah murid-murid, kita sambung lagi dengan contoh ayat tanya. Baik, untuk ayat pertanyaan yang pertama iaitu apa. Contoh ayatnya ialah apakah pekerjaan ayah awak? Yang kedua, ayah awak kerja apa? Siapa? Siapakah nama kamu? Nama kamu siapa? Mengapa? Mengapakah kamu menangis? Mengapa kamu bersedih? Mana? Di manakah rumah kamu? Rumah kamu yang mana? Bila? Bilakah kamu sampai di sini? Kamu sampai bila? Berapa? Berapakah harga buku itu? Harga buku itu berapa? Bagaimana? Bagaimanakah keadaan kesihatan ayah kamu? Kesihatan ayah kamu bagaimana? Baiklah murid-murid. Berikut ialah contoh bagi ayat tanya. Apa, siapa, mengapa, mana, bila, berapa dan bagaimana. Okey. Untuk latihan pada hari ini, latihan ayat tanya atau kata tanya, kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 76. Pastikan kamu mengisi dahulu tempat kosong dengan jawapan yang betul, barulah kamu boleh lihat semula video yang cikgu buat ini untuk memeriksa jawapan kamu. Salah tidak mengapa, asalkan kamu buat dengan usaha sendiri. Baiklah, kamu boleh teruskan dengan aktiviti di muka surat sebelah. Sebelum kamu memeriksa jawapan dengan menggunakan jawapan cikgu ini, kamu perlu siapkan dahulu aktiviti dengan jawapan yang sendiri. Okey, kita lihat dahulu isi tersurat yang diberi bagi tajuk rumah panjang, iaitu luas dan panjang, beratap rumbia, berkongsi ruang tamu, mempunyai tuai rumah selesa, udara nyaman, hubungan mesra dan kehidupan tenteram. Berikut ialah isi tersurat yang telah diberikan sebagai panduan kamu. Jadi jawapan di tempat kosong merupakan jawapan yang perlu kamu cari sendiri. Baik, yang pertama kita baca dahulu dialog tersebut. Bidin, selamat sejahtera Saloh. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Saloh jawab, rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya selesa. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Okey, jawapan pada selesa tadi ada terdapat di atas di dalam petikan tersebut. Pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia agar udaranya nyaman. Baik,
hubungan kami mesra kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Bidin jawab, tuai rumah. Salo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Salo jawab, okey, jawapan di bawah ini, kamu boleh menggunakan ayat sendiri, menggunakan idea sendiri. Seperti kamu lihat ada gambar otak di sini. Ada gambar otak di sini bermaksud kamu boleh memikirkan idea sendiri, jawapan sendiri. Sama ada perlu ataupun tidak. Sebagai contoh, jawapan yang cikgu beri, perlu kerana kita mesti mempunyai seseorang sebagai tempat rujukan sekiranya berlaku sebarang masalah. Kerana tuai rumah ini adalah seperti ketua kampung kalau di tempat kita. Okey. Okey, murid-murid semua. Selepas kita belajar tadi tentang kata tanya, kamu boleh buka buku teks semua ke surat 69. Unit 11 iaitu kesenian dihargai. Kemahiran hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Hari ini cikgu nak ajar kamu untuk mencari jawapan menggunakan idea tersirat. Idea tersurat ialah idea yang telah diberi di dalam petikan dalam buku teks kamu, iaitu seperti contoh di sini tentang tajuk unitnya rumah kutai. Okey, unitnya rumah kutai. Dia telah beri idea tersurat di sini, iaitu rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Okey, ini adalah bumbung yang menggunakan daun rumbia. Rumah ini bertiang tinggi. Lihat di situ, tiangnya sangat tinggi. Okey. Berikut ialah idea tersurat, iaitu idea yang telah diberi di dalam petikan. Sekarang, cikgu nak kamu cari, fikirkan bagaimana untuk mencari idea tersirat. Idea tersirat kamu boleh dapat menerusi idea tersurat dan juga gambar yang diberi. Okey. Kita baca dialog di bawah. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Dia dah beri kat sini. Ini rumah kutai. Ini adalah contoh idea tersirat. Dekat mana dapat jawapan dia? Ada di dalam, dia dalam tajuk tersebut. Tajuk di atas. Okey. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Okey, dia jawab apa? Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Okey, mudah diperoleh di Perak. Okey, itu adalah isi tersirat yang boleh difikir oleh murid di dalam buku dalam gambar ini. Okey, kenapa rumah tu diperbuat daripada kayu dan dinding? Kalau kita fikir, kenapa rumah itu diperbuat daripada anyaman buluh? Kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Maksudnya buluh itu banyak terdapat di Perak. Senang kita nak cari dan kita jadikan sebuah rumah. Okey. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana dalam rumah ini akan apa? Akan apa? Suasana dalam rumah ini akan lebih sejuk. Daripada menggunakan atap daun rumbia, suasana dalam rumah tu akan lebih sejuk. Okey. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Okey. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Okey, bertiang tinggi sebab apa? Biasa kalau kita buat rumah, kita perlukan tiang tinggi. Contohnya kalau di sini rumah-rumah di tepi sungai. Kita akan buat rumah itu lebih tinggi tiang dia. Kerana untuk mengelak daripada rumah terkena banjir. Okey, biasa kalau musim banjir, rumah-rumah di tepi sungai, kalau kita tak buat tiang tinggi, air banjir akan masuk ke dalam rumah. Okey, baiklah murid-murid. Berikut cara bagaimana untuk mencari jawapan menggunakan isi tersurat dan isi tersirat. Okey. Jadi, kamu boleh sambung dengan aktiviti di muka surat 77 hingga 78.
Cuba buat sendiri dahulu aktiviti tersebut. Selepas kamu siap isi, barulah kamu boleh rujuk jawapan pada video cikgu ini. Selamat mencuba. Baiklah murid-murid, kamu boleh cuba mengisi tempat kosong bagi aktiviti di muka surat 68. Maafkan saya, di muka surat 76. Okey, arahannya ialah isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan kata tanya yang betul. Okey, dia ada berikan kamu jawapan sebagai panduan, iaitu siapa, apa, mana dan satu tempat kosong untuk kamu fikirkan jawapan yang paling sesuai. Baik, kita baca dulu petikan yang diberi. Busana tradisional Perak. Terkenal di negeri Perak, biasanya pakaian ini dipakai oleh pengantin ketika bersanding dalam adat perkahwinan negeri Perak. Berasal dari Aceh, Indonesia, biasanya pakaian ini diperbuat daripada kain tenunan songket. Pemakainya akan kelihatan segak, cantik dan bergaya. Baik, nombor 1. Tempat kosong yang diberikan. Nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas. Okey, jawapannya ialah apakah nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas? Kerana ia menyoalkan tentang pakaian. Pakaian itu adalah benda. Baik, yang kedua. Pakaian ini biasanya dipakai oleh siapa? Siapa merujuk kepada si pemakai tersebut. Ketiga, pakaian ini berasal dari mana? Kerana dia bertanyakan asal-usul tempat asalnya pakaian ini. Yang keempat yang kamu perlu fikirkan sendiri ialah mengapakah pengantin suka memakai pakaian ini? Mengapa digunakan di situ? Kerana untuk mencari sebab. Sebab mengapa pengantin ni mahu pakai pakaian tradisional Perak tersebut. Seterusnya, aktiviti 1B. Bagi aktiviti ini juga, kamu perlu mencari sendiri dahulu jawapan yang kamu rasakan sesuai untuk mengisi tempat kosong. Tajuknya Rumah Tradisional Kedah. Dia telah beri isi tersurat di situ seperti fizikal rumah, iaitu menggunakan kayu hutan yang bermutu, banyak ruang, banyak tingkap. Keistimewaannya ialah kukuh, selesa dan nyaman. Baik, kamu isi tempat kosong berpandukan pada isi tersurat yang telah diberikan. Aiman, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu? Rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu supaya apa? Supaya kukuh. Bila kita gunakan kayu hutan yang bermutu, tentulah binaan kita lebih kukuh. Penghuni rumah ini selesa kerana rumah ini mempunyai banyak apa? Tentulah banyak ruang. Bila banyak ruang, kita akan rasa selesa kerana rumah ini luas. Okey. Betul kata kamu. Rumah ini mempunyai banyak tingkap. Supaya apa? Kita lihat di atas. Jawapan yang sesuai ialah supaya udaranya nyaman. Baiklah murid-murid. Itu sahaja untuk hari ini. Diharap kamu dapat melaksanakan tugasan ini dengan baik. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Maafkan saya. Kita jumpa lagi pada hari esok. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.